sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Ya muallimal hikmah 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nusina. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sudah masuk hari Sabtu, ya. Kita berada di hari Minggu. Jadi mudah-mudahan insya-Allah hari-hari yang kita lalui ini bersama, mudah-mudahan kita sentiasa, ya, insya-Allah di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kasih sayang Allah taala akan menjadi banyak. Kasih sayang Allah Ta'ala akan lebih kepada kita apabila semakin banyak kita ingat, ya, apabila kita semakin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita banyak berzikir ingat pada Allah, semakin kita mensyukuri di atas segala nikmat Allah, ya, semakin kita berusaha menunaikan kewajipan kita, ya, apa yang diperintahkan oleh Allah, semakin kita berusaha sedaya upaya meninggalkan apa jua larangan Allah, maka semakin banyaklah, ya, rahmat kasih sayang Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, saya ulang sekali lagi, ya, semakin kita banyak berzikir ingat kepada Allah. Zikir bukan sebarang zikir, bukan dengan lidah semata-mata, tapi zikir dengan hati. Ya, hadirkan hati kita ketika zikir. Semakin banyak kita bersyukur di atas nikmat Allah, dan semakin banyak kita melaksanakan perintah Allah dengan bersungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya kita laksanakan perintah Allah, bukan hanya sekadar melepaskan batuk di tangga. Dan yang keempat, semakin kita berusaha menjauhkan diri kita, semakin kita berusaha menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang dilarang oleh agama, oleh Allah Ta'ala, maka insya-Allah semakin banyaklah rahmat kasih sayang Allah yang kita akan nikmati dan kita dapat kecapi. Kan apapun perkara, semuanya hendaklah kita kembali kepada Allah. Daripada Allah, ya, kita datang, kepada Dialah kita akan kembali. Kerana tidak ada sesuatu pun yang tidak daripada Allah, melainkan semuanya dari Allah. Apabila manusia tak kenal Allah,
tak rasa Allah, tak pandang Allah, tak kembali pada Allah, maka manusia itu dia dalam keadaan yang tidak menentu. Manusia itu tidak akan dapat bertemu jalan keluar daripada permasalahan dia. Sekali lagi saya ulang, ya, selagi kita tidak kenal Allah, tidak rasa Allah, tidak pandang Allah, tidak ingat pada Allah, tak bergantung hati kita sepenuhnya pada Allah, maka selagi itulah kita tidak akan dapat ketenangan. Selagi itu kita tidak akan dapat bertemu dengan jalan keluar daripada apa juga permasalahan kehidupan kita. Ingatkan diri kita, ingatkan kepada anak-anak menantu kita, ingatkan kepada adik-beradik kita. Ya, kenal Allah, rasa Allah, pandang Allah, ingat Allah, minta kepada Allah, bergantung hati kita pada Allah. InsyaAllah kita akan dijaga, kita akan dipelihara, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih, ya, alhamdulillah, ya, sahabat-sahabat, ayahanda bonda yang menonton sekarang ini, mudah-mudahan dengan tontonan ini menjadi tuntunan kepada kita semua, insya-Allah. Ya. Mudah-mudahan tontonan ini akan menjadi tuntunan, menjadi panduan kepada kita. Yang walaupun, ya, walaupun slot kita ini, walaupun program ataupun live ini kita buat secara ringkas, tetapi insya-Allah dia akan memberi makna yang baik kepada kita semua. Ya, program kita ini santai saja, santai tapi sampai, santai tapi sampai. Ya. Biasa-biasa tapi terasa, insya-Allah. Jadi program kita ini dia panggil apa? Bicara pagi, muhasabah diri. Terutama bagi mereka yang tidak bekerja, ya, bagi mereka yang ada masa di waktu pagi ini, alhamdulillah, luangkan sedikit masa tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda untuk duduk seketika, tidak lama. Ya, paling-paling lama pun 20 minit ke 20 minit kita duduk sejenak, ya, untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita lakukan, apakah perkara yang masih kita belum lakukan, ataupun benda yang kita telah lakukan itu adakah sempurna ataupun bagaimana. Ini dipanggil kita muhasabah diri. Disebut daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, ya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sepotong hadis Nabi SAW saya nak berkongsi pada pagi ini. Yang mana hadis ini muslimin dan muslimat boleh baca dalam kitab Sunan Ad-Darimi, dalam Sunan Ibnu Majah, dan juga hadis ini ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir bagi Imam At-Tabarani. Ya, saya siap sebutkan, ya, kitab mana yang saya ambil hadis ini, ya, daripada kitab Sunan Ad-Darimi, Sunan Ibnu Majah, dan Al-Mu'jam Al-Kabir bagi Imam At-Tabarani. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah SAW menyatakan? Satakunu fitanun. Ya. Lagi akan berlaku berbagai-bagai fitnah. Ya. Akan berlaku, Rasulullah telah menyebutkan bahawasanya akan berlaku berbagai-bagai fitnah, bermacam-macam fitnah. Fitnah pada agama, fitnah juga, ya. Fitnah pada kehidupan, fitnah dalam urusan kerja, berbagai macam fitnah. Ya, kita hari ini hidup dalam suasana kita dikelilingi dengan berbagai-bagai fitnah dan bermacam-macam dosa dan maksiat. Ya, al-maklum kita ni hidup di penghujung, kita sudah berada di akhir zaman. Ya, hanya 300 tahun awal saja itulah yang masa yang terbaik dalam sepanjang umur dunia ini, hanya 300 tahun yang pertama. Ya, khairul quruni qarni, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kata Nabi SAW. Tidak adalah generasi dan masa yang terbaik di sepanjang sejarah masa kehidupan manusia ialah zamannya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, kemudian diikuti oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in. Adapun kita hari ini, kita sudah berada 1442. Jauh kita telah ketinggalan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan hadis ini, satakunu fitanun, lagi akan berlaku, akan wujudnya berbagai-bagai fitnah. Sehingga dalam perkara agama pun banyak fitnah, macam-macam fitnah. Apatah lagi dalam urusan duniawi. Dalam perkara agama pun bermacam-macam fitnah, apatah lagi dalam perkara duniawi. Yang mana Rasulullah secara khususnya, antara lain Rasul sebut apa dia fitnahnya? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ini antara lain bentuk fitnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, fitnah ni banyak. Ya, bermacam-macam fitnah. Maka di sini Rasulullah sebut satakunu fitanun yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Di mana antara lain fitnah yang berlaku sekarang ini barangkali sudah berlaku, iaitulah berpagi-pagi seseorang itu dalam keadaan dia beriman. Ya, berpagi-pagi seseorang itu dalam keadaan dia beriman. Dia masih solat lagi. Ya, dia masih bersyahadah lagi. Dia masih ada zikir lagi dan seumpamanya. Dia masih lagi bernama Islam lagi. Ya, tapi wayumsi kafiran, berpetang-petang dia seseorang itu dalam keadaan dia sudah tidak menjadi orang beriman. Na'udzubillah min zalik. Ya, wayumsi kafiran. Tapi sayangnya ini fitnah. Pagi elok dia beriman, dia seorang Islam, dia seorang mukmin, dia sembahyang, tapi di petang hari wayumsi kafiran, tapi dalam keadaan di petang hari dia telah bertukar, dia telah beralih daripada menjadi seorang Islam kepada orang yang bukan Islam. Na'udzubillahi min zalik. Dalam setengah hadis menyebutkan sebab apa jadi begitu. Ya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia sanggup jual agama Islam ini demi kerana apa? Kerana nak mendapatkan sedikit habuan daripada dunia, wal iyadzubillah. Ya, rela tukar agama, rela jual agama, rela gadaikan akidah. Kerana apa? Kerana demi semata-mata nak dapatkan sedikit habuan daripada dunia. Ya, susahlah Islam ni. Nak kena semayang lah, contoh kan. Susahlah ikut Islam ni, nak kena jaga halal haram lah. Ya. Payahlah, susahlah. Macam-macam benda nak kena ikut itu. Baik, jangan duduk dalam Islam. Na'udzubillahi min zalik. Itu contoh ya, contoh-contoh keadaan manusia yang bila dia tadi tu sudah kecewa. Kenapa jadi begitu? Kerana sudah tentu tidak lain, tidak bukan kerana imannya terlalu nipis. Ya. Hari ini sebahagian iman umat Islam ialah senipis kulit bawang. Ya. Andai dicari, andai sedikit, dia akan jadi terkoyak. Begitulah ya Allah. Ya. Nipisnya iman umat Islam di akhir zaman sebahagiannya. Ya. Kerana kalau dia betul-betul beriman, manakan mungkin dia sanggup menjual, menggadai agama demi kerana nak mendapatkan sedikit habuan dunia. Na'udzubillah, tidak. Ya. Dia rela mati. Ya. Dia rela susah daripada dia mengambil perkara yang haram. Dia rela mati di atas dasar agama daripada dia tukar agama kerana demi semata-mata kerana nakkan sedikit habuan daripada dunia. Na'udzubillah min zalik. Tambah-tambah kita sekarang ini berada dalam suasana hujan yang Masya Allah, boleh katakan hujan yang dahsyat. Ya, kita diuji dengan musibah, ya, kedatangan COVID-19. Kita diuji dengan macam-macam gempa bumi, banjir sana sini. Ya. Allahu Akbar.
Maka tidak sedikit orang yang terkesan dengan keadaan ini. Tidak sedikit orang. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang imannya lemah. Lebih-lebih lagi mereka ni, hubungan mereka tidak kuat dengan Allah. Sudahlah mereka jauh dengan masjid-masjid, dengan tempat-tempat solat, jauh pula dengan Allah. Hari ini sebagian manusia sudah jauh daripada rumah Allah dan sudah jauh daripada yang empunya rumah, iaitu Allah Ta'ala. Masya Allah. Lepas tu jadi tidak menentu. Nak uruskan keluarga, bagaimana nak uruskan keluarga, anak-anak yang tidak terdidik dengan baik dengan agama. Tak usah kata nak didik anak-anak, nak didik ahli keluarga, kita sendiri pun tak terurus dengan Allah. Bila kita sebagai ketua keluarga tidak terurus kita dengan Allah, bagaimana kita nak menguruskan ahli keluarga kita? Bila kita sebagai ketua keluarga, kita tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah, maka bagaimana kita dapat menguatkan, bagaimana untuk dapat kita mendidik, membimbing anak-anak keluarga kita sendiri. Allah. Baik. Saya habiskan hadis ini. Hadis tadi daripada Abu Umar mengatakan, satakunu fitanun yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahyahu Allahu bil ilmi. Saya habiskan hadis itu, saya beri pengertian. Akan berlaku berbagai-bagai fitnah, kata Rasulullah. Antaranya ialah seseorang tu pagi elok beriman, tapi di petang hari dia menjadi tidak Islam. Kecuali siapa dia yang insya-Allah dia selamat daripada fitnah itu? Man ahyahu Allahu bil ilmi. Masya-Allah. Siapa dia? Illa, kecuali, kata Rasulullah, orang yang selamat daripada fitnah murtad ini wal iyad billah, itulah illa man ahyahu Allahu bil ilmi, mereka-mereka yang Allah hidupkan dengan ilmu. Subhanallah. Kecuali mereka yang Allah hidupkan mereka itu dengan ilmu. Bila sebut ilmu ini sudah tentulah ilmu syarak, ilmu agama. Hanya mereka yang Allah hidupkan hatinya, jiwanya, hidupnya dengan agama, dengan ilmu, maka mereka inilah yang insya-Allah akan selamat daripada fitnah murtad khusus dan akan selamat daripada segala fitnah-fitnah di akhir zaman. Isyarat yang sangat jelas daripada baginda Nabi SAW supaya kita kena istiqamah dengan ilmu. Supaya kita kena mulazamah dengan ilmu, supaya kita sentiasa hadirkan diri kita dengan majlis-majlis ilmu, apatah lagi kalau yang membimbing majlis ilmu itu orang yang menguasai 3 ilmu yang penting ini, iaitu ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, ataupun dia menguasai syariat, tarikat dan hakikat. Insya-Allah barulah dia akan selamat. Sebab dalam huraian ulama, dalam kitab-kitab yang mensyarahkan hadis mengatakan, wal muradu min hadzal ilmi al-ilmul kashfi. Yang dimaksudkan ilmu ni bukan semata-mata ilmu agama semata-mata. Sebab ilmu tu pun ada cabang-cabang dia. Ada ilmu usuluddin, ada ilmu tauhid, ada ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ini pokok yang asas. Itu tak masuk lagi tafsir, tak masuk lagi bicara hadis, sirah. Tak masuk. Dan ilmu tu pun ada 2, ilmu yang kasbiyun dan ilmu yang wahabiyun. Ilmu yang kasbiyun yang kita duduk nadah kitab cari ilmu macam sekarang ni. Muslimat sedang mendengar saya secara ini dipanggil ilmu yang kasbiyun, yang diusahakan, kena dengar, pasang telinga. Kalau tak tadah kitab pun tadah telinga dengar. Dan ada yang ilmu yang al-wahabi, ilmu yang anugerah pemberian Allah. Ilmu yang bukan sekadar hanya dia bertunjang pada akal semata-mata. Ilmu yang bukan hanya bertunjang kepada jasad, tapi ilmu yang juga betul-betul meresap, ilmu yang benar-benar dihayati dengan oleh hati, zauq, dengan ras perasaan sebenar. Ilmu yang sebeginilah yang insya-Allah boleh menyelamatkan seseorang itu.
Ya? Dan ilmu tu ada dua juga, ilmu yang kashfiyun dan ilmu yang istidlaliyun. Ya? Menurut Syarahdi mengatakan, yang dimaksudkan orang yang Allah Ta'ala selamatkan daripada fitnah itu, yang Allah hidupkan dengan ilmu itu, ilmu apa? Iaitulah ilmu kashfiyun, bukannya sekadar ilmu istidlaliyun. Kena faham. Ya. Orang yang semata-mata berilmu agama pun masih belum selamat. Walaupun dia hebat, ya, walaupun dia hebat di segi pendalilan, ya, kalau dia belajar tauhid sifat 20 dengan dalil-dalilnya, Masya Allah. Kalau dia belajar bab fiqh, Masya Allah, dia ingat dalil-dalil, ya, syarat sah sembahyang sebagainya. Ya, itu sebagai asas, tapi tidak mencukupi sekadar itu saja. Dia kena pergi satu lagi kepada ilmu hakikat, iaitu ilmu tasawuf dan ilmu tentang ihsan. Ya, bila manusia itu benar-benar menghayati, ya, memahami dan menghayati sungguh-sungguh tiga rukun agama ni, iaitulah iman, Islam dan ihsan, tauhid, fiqh dan tasawuf, syariat, tarikat dan hakikat, barulah insya-Allah dia akan selamat daripada fitnah di akhir zaman, lebih-lebih lagi fitnah menjadi murtad wal iyaz billah. Jadi itulah, ya, sedikit perkongsian daripada saya pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita bersama. Tidaklah saya, ya, berkongsi ini melainkan kerana atas sifat rasa kasihan saya kepada umat. Kalau boleh kita nak supaya kita semua ini selamat. Ya, saya doakan mudah-mudahan saya dan kita semua, mudah-mudahan kita selamat di dunia, di barzakh, dan kita selamat di hari akhirat yang kekal abadi. Kesian kepada umat yang terombang-ambing. Kesian kepada umat yang dalam keadaan hanyut, dalam keadaan meraba-raba, dalam keadaan mencari-cari. Dalam Facebook saya, boleh tengok dalam Facebook saya, Ustaz Muhammad Fuad, saya kongsikan semalam, ya, bicara tentang apa? Tentang Usrah Nurani. Ya, setiap pukul 5.30 petang, 5 suku atau 5.30 petang di Radio IKIM. Ambil peluang ni, dengar. Tajuknya ialah PKP, ya, PKP uzlah penyembuh hati. Ya. Kalau orang dulu dia beruzlah, ya, uzlah ni makna mengasingkan diri lah, duduk dalam gua, duduk dalam hutan, kerana nak takarub dekat diri kepada. Sekarang ini Allah Ta'ala uzlahkan kita di rumah kita masing-masing dalam istilah moden ini. Ya. Jadi manfaatkan PKP ni, ya, sebagai satu uzlah untuk kita nak islah. Uzlah untuk islah. Tolong tulis, ya, tolong tulis. Ya, uzlah untuk islah. Saya tak boleh nak tulis, ya. Kalau boleh tulis, tolong tulis. Uzlah untuk islahin nafs. Kita beruzlah untuk tujuan kita nak memperbaiki diri kita, muhasabah diri kita. Ya. Allah sekarang ni sedang menguzlahkan kita. Selama ni kita bebas, ya, ke hulu ke hilir, ke mana kaki nak berjalan, suka sangat berjalan. Sampai tak ada masa untuk kita dengan Allah. Sampai kita tak ada masa untuk kita nak muhasabah diri. Sampai kita tak ada masa untuk nak berzikir. Sampai kita tak ada masa nak baca Al-Quran. Alasan kerana sibuk. Kadang-kadang kita bukan sibuk pun. Sibuk ni ada 3. Ya. Kita yang benar-benar sibuk. Yang kedua, iaitulah mereka yang buat sibuk. Dan yang ketiga ialah suka nak menyibuk. Di mana kita antara 3 ni? Kita betul-betul sibuk dengan urusan kita, ya, nak merekatkan di urusan kita dengan agama, tanggungjawab sekalian, ataupun kita ni, ya, buat sibuk, ataupun kita ni suka nak menyibuk. Jadi sila tonton, ya, setiap hari Jumaat petang kita ada di Radio IKIM, ada program dipanggil Usrah Nurani, Ustaz Zuramli, Masya Allah, sebagai naqib. Ya, tajuknya PKP, ya, PKP uzlah penyembuh hati, ya, penyembuh jiwa, Masya Allah. Jadi kita manfaatkanlah, ya. Maka antara lain yang disebut, saya
Sila bacalah dalam Facebook saya, Ustaz Muhammad Fuad. Saya ada kongsikan dia sedikit apa yang telah diperbahas, yang dibincangkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Ya, kita tidak ada cara lain. Kita kembalilah kepada Allah. Banyakkan kita berzikir. Ya, terima kasih ya sahabat selama saya, Azani rinduku, ya saudara Azhar, ya, daripada Terengganu ni, Kuala Terengganu, masya-Allah. Ini sahabat lama saya, sama-sama belajar di Muslim Melayu dahulu. Terima kasih ya akhina Azhar daripada Kuala Terengganu, masya-Allah. Orang Ganu, apa khabar orang Ganu? Mudah-mudahan sihat belaka ya, insya-Allah, alhamdulillah. Begitu daripada surau, ya surau Abu Ishraq, daripada surau Al-Falah, ya Taman Puncak Jali, terima kasih. Tolong kongsi-kongsikan dengan jemaah-jemaah di surau Al-Falah. Mudah-mudahan ada kebaikan insya-Allah kepada kita semua. Ya, sebagaimana saya sebut tadi, mudah-mudahan tontonan ini menjadi tuntunan kepada kita bersama. Tolong share-sharekan ya, kepada yang lain. Ingat, terakhir, saya menulis bukan kerana nama, saya berbicara bukan kerana nak suara, tapi saya menulis dan berbicara semata-mata demi agama, demi nak majid redha dan kasih sayang Allah yang Maha Esa. Saya tinggalkan dahulu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.